Arab Saudi diharap tidak sekat jemaah luar tunai haji tahun ini. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Cinasami, Berita Tengah Malam. Kerajaan berharap Arab Saudi membenarkan jemaah luar negara menunaikan ibadah haji pada tahun ini walaupun dunia berdepan ancaman varian Omicron. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Idris Ahmad berkata perbincangan lanjut bersama Kerajaan Arab Saudi akan diadakan selewat-lewatnya Februari ini bagi membincangkan hal-hal berkaitan termasuk pengekalan kota 30,000 jemaah setiap tahun. Harapan kita ialah supaya setakat ini pun Saudi insyaAllah dia akan benarkanlah setakat pertemuan awalnya dia akan membenarkan jemaah haji kan ke sana. Dan kita pun juga harapkan jugalah supaya soal COVID ni tidak menjadikan penyebab pula Saudi sekat ataupun dia tutup untuk jemaah ke sana. Alhamdulillah setakat ini kita tengok Saudi sendiri pun dia tidak ada hasrat lagi setakat hari ini. Beliau ditemui selepas Majlis Konvensyen Pendidikan Islam Terengganu 2021 di Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu. Penangguhan sementara kebenaran perjalanan mengerjakan umrah diteruskan untuk tempoh sebulan berkuat kuasa Sabtu ini. Selain itu, penilaian risiko dalam dan luar negara, khususnya di Arab Saudi, akan dijalankan dari semasa ke semasa bagi mempertimbangkan pembukaan semula. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, perbincangan sepanjang tempoh penangguhan ibadat itu akan turut membabitkan kerjasama Arab Saudi dan konsulat Malaysia di negara terbabit sebelum perjalanan umrah kembali dibenarkan. Varian Omicron paling banyak datang daripada pengembara yang kembali daripada Arab Saudi yang telah mengerjakan ibadah umrah. Itu fakta dia. Itulah sebab Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat keputusan untuk kita tangguhkan sementara sahaja ibadah umrah bagi kita memperlahankan penularan jangkitan COVID-19 terutamanya yang melibatkan varian Omicron. Tambahnya, KKM bersama kementerian dan agensi berkaitan akan mengemaskini SOP umrah termasuk pengambilan dos penggalak sebagai syarat mengerjakan umrah, pengurusan kes dan kontak rapat dan pemantauan status kesihatan jemaah umrah di Arab Saudi. Agensi pelancongan juga perlu memastikan pemantauan SOP umrah oleh jemaah dan petugas dan melaporkan kes positif serta kontak rapat kepada pihak Kementerian Kesihatan di Malaysia. Hairi berkata demikian dalam sidang media khas di Parlimen. Dalam sidang media itu, Khairi turut memaklumkan 17 daripada 122 kes positif Omicron yang masuk ke Malaysia adalah tidak divaksinasi. Katanya 17 individu daripada yang disahkan dijangkiti varian Omicron itu membabitkan 10 warga negara dan 7 bukan warga negara. Tambah beliau lagi, Kementerian Kesihatan sedang meneliti punca tidak divaksinasi dan sejarah perjalanan pengembara dari luar negara berkenaan. Pengembara yang tidak divaksinasi tersebut adalah dari United Kingdom, Arab Saudi, Nigeria, Emiriah Arab Bersatu UAE, Amerika Syarikat, Australia, Ghana dan Ireland. Kalau dia bersebab kesihatan, dan okey, kita sedang siasat. Sebab kita baru dapat raw data, 14% yang tak ada vaksin. Khairi juga berkata jumlah kumulatif varian Omicron dalam kes positif COVID-19 yang dikesan di Malaysia adalah sebanyak 245 kes dengan 157 kes atau 64.08% merupakan jemaah umrah. Kita dapati bahawa daripada
122 pengembara positif varian Omicron yang kembali daripada Arab Saudi. 14 tiada vaksinasi. Jadi di sini ada sedikit ketidakpatuhan kepada SOP sebab hanya mereka yang divaksinasi sahaja sepatutnya dibenarkan pergi. Jadi perkara-perkara ini akan kita bincang dengan kementerian-kementerian supaya ejen-ejen pelancongan ini dapat patuh dengan syarat yang kita letakkan 14% unvaccinated. Hairi memberitahu pihaknya sedang meneliti alasan 17 jemaah terbabit mengenai perkara itu. Bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksinasi dos penggalak di Lembah Kelang, 4 pusat pemberian vaksin PPV integrasi dengan kapasiti yang lebih besar telah dikenal pasti akan mula beroperasi pada 15 Januari 2022. PPV integrasi tersebut adalah PPV Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur, PPV Axiata Arena Bukit Jalil, PPV IDCC Shah Alam dan PPV Sokagakai Kelang. Semua aktiviti pemberian dos penggalak akan dilakukan melalui janji temu diberikan melalui aplikasi MySejahtera atau SMS. Bagaimanapun, individu boleh menghubungi klinik swasta, GP, General Practitioner, yang disenaraikan di dalam laman sesawang Protect Health untuk mendaftar di dalam senarai menunggu klinik berkenaan. Khairi berkata setakat ini 30% populasi dewasa dan 52% warga emas di Malaysia sudah menerima dos penggalak. Baik, Dewan Rakyat akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 20 Januari ini bagi mendalami kesusahan rakyat yang terkesan akibat bencana banjir yang melanda negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 itu diadakan selaras Peraturan Mesyuarat 11-3 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Pelaksanaan mesyuarat khas berkenaan telah disembah maklum dan mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musafah Billah Shah. Sidang Parlimen itu jelas Perdana Menteri akan membincangkan perkara berkaitan kepentingan negara iaitu banjir dan pasca banjir, penyelarasan bantuan kepada keluarga Malaysia dan perancangan jangka panjang pengurusan bencana banjir. Mesyuarat khas itu katanya penting untuk memberi ruang kepada kerajaan menjelaskan kepada rakyat mengenai tindakan dan perancangan kerajaan menangani isu-isu banjir. Perdana Menteri berkata sesi itu juga adalah platform terbaik untuk semua ahli parlimen mendapat maklum balas tentang isu banjir. Baik, keadaan banjir di 4 negeri Pahang, Melaka, Sabah dan Negeri Sembilan bertambah baik dengan jumlah penduduk terjejas di Pusat Pembinaan Sementara PPS mencatatkan penurunan malam ini. Di Pahang setakat 11 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir turun kepada 399 orang daripada 123 buah keluarga masih ditempatkan di 12 PPS membabitkan daerah Temeloh, Pekan, Bera dan Rompin. Di Melaka turut menyaksikan penurunan kepada 406 orang daripada 108 keluarga berbanding 418 orang daripada 111 keluarga pada 4 petang tadi. Kesemua penduduk terjejas adalah dari satu kawasan di Alor Gajah. Di Sabah, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 202 orang daripada 50 keluarga. 2 lagi PPS ditutup masing-masing, 1 di Sandakan dan Paitan apabila kesemua yang terkesan banjir dibenarkan pulang ke rumah masing-masing.
Di Negeri Sembilan turut menyaksikan penurunan setakat 11 malam tadi dengan 69 individu membabitkan 17 keluarga di 3 PPS. Di Johor, PPS terakhir di Mersing ditutup sekaligus menjadikan hanya 4 daerah terjejas akibat banjir. Bagaimanapun, jumlah penduduk terjejas sedikit meningkat kepada 4,475 berbanding 3,985 petang tadi. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan mewujudkan pasukan tindakan khas bagi mengubal sistem komunikasi dan mewujudkan sistem amaran awal bencana lebih pantas dan berkesan kepada rakyat. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, sistem komunikasi itu tidak hanya tertakluk kepada agensi di bawah KKMM tetapi melibatkan kerjasama beberapa agensi lain yang berkaitan. Beliau juga telah mengadakan perbincangan terperinci dengan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Mohammad Mentek untuk berbincang dengan agensi berkaitan bagi pelaksanaan sistem tersebut. Agensi terlibat adalah Jabatan Meteorologi, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jawatan Kuasa Bencana Peringkat Negeri dan Kerajaan Tempatan serta agensi penyelamat. Salah satu task force untuk menggubal sistem komunikasi yang lebih berkesan dan mewujudkan early warning system. Itu biar jawatan kuasa itu tengok apa kaedah yang terbaik. Sebab yang kita nampaknya ialah sekarang ini mungkin kaedah social media boleh support the system. Tapi kita perlukan sebab sistem ni sumber maklumat tu yang penting sekali. Sumber maklumat yang kita nak sampaikan tu. Maklumat mesti tepat, cepat ya, dan yang penting sekali dia satu maklumat yang reliable. Tambahnya, penyampaian maklumat oleh sistem komunikasi juga perlu lebih tertumpu dan spesifik termasuk menggunakan konsep penyebaran khidmat pesanan ringkas SMS supaya kawasan berisiko mendapat amaran awal secara tepat dan cepat. Kerja-kerja pengagihan bantuan kepada penduduk terjejas di Raub Pahang berjalan lancar. Ahli Dewan Negeri Dundung, Datuk Seri Syahrudin Abdul Moin menyatakan pelbagai bantuan telah diserahkan termasuk makanan juga berbentuk wang ringgit. Kita bertindak pantas untuk menyelamatkan mangsa dan kita cepat mengatur program bantuan-bantuan termasuk bantuan yang diumumkan oleh Kerajaan Pusat RM1,000 dan tambahan oleh Kerajaan Negeri RM500 dan 100% telah kita salurkan kepada mangsa-mangsa. Begitu juga bantuan makanan, pakaian. Alhamdulillah kali ini saya tidak dengar sebarang rungutan. Bahkan ada yang beritahu saya terlalu banyak bantuan sampai daripada kerajaan dan juga NGO. Beliau menyatakan perkara itu selepas melakukan tinjauan membaik pulih jambatan di Kampung Lecar, Pahang. Usahawan terjejas banjir digalak untuk memfokuskan pemasaran perniagaan secara dalam talian bagi mendapatkan hasil yang lebih cepat. Menurut Presiden Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo, Datuk Seri Zainal Abidin A. Hamid, dalam situasi pasca banjir, usahawan memerlukan modal secepat mungkin untuk meneruskan perniagaan mereka. Sangat mudah dan cepatlah untuk mereka peroleh pendapatan semula. Sebab mereka berniaga pun mereka ingin mendapatkan pendapatan. Tapi dalam keadaan terjejas itu dengan perluan modal yang besar, dengan mengambil masa. Jadi dalam keadaan dia nak memulihkan perniagaan dia tu, dia boleh ceburi dalam bidang online ini. Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo merupakan pertubuhan berdaftar yang menumpukan kepada program dan aktiviti kebajikan serta pembangunan ekonomi khususnya kepada ahli-ahlinya. Bagi membantu penduduk terjejas banjir, pihaknya menawarkan pelbagai bantuan termasuk modal, peralatan dan bahan mentah bagi memulakan perniagaan. Jadi kita pergi spesifik sedikit. Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia MIER membantah gesaan membenarkan ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mengeluarkan dana tambahan daripada akaun persaraan mereka. MIER menegaskan pengeluaran khas perlu berteraskan alasan ekonomi yang kukuh bukan atas dasar populis.
Tiga skim pengeluaran KWSP sebelum ini adalah langkah jangka pendek yang sepatutnya dielakkan dan tidak wajar diulangi. Bagi menangani kekangan fiskal jangka pendek yang dihadapi rakyat, bantuan tunai tanpa syarat yang mencukupi perlu disediakan untuk isi rumah dan perniagaan. Langkah jangka panjang perlu untuk memastikan ahli mempunyai simpanan yang mencukupi untuk persaraan. Justru MIER mencadangkan agar kadar caruman majikan diselaraskan mengikut nilai ambang tertentu tanpa menambah beban kos buruh majikan. Kerajaan juga perlu mempertimbangkan strategi perlindungan sosial dan jaringan keselamatan sosial yang lebih luas. Ini termasuk mendirikan pelan dan skim kontingensi serta tabung bantuan bencana yang boleh digunakan ketika menghadapi bencana dan krisis luar jangka. Jumlah kes baru COVID-19 hari ini meningkat kepada 3,484 kes berbanding 3,270 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Ishak Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 53 kes adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 3,490 kes kategori 1 dan 2. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes dalam negara sebanyak 2,776,699 sejak Januari 2022. KKM turut mengesan 7 kluster baharu hari ini, menjadikan jumlah kluster aktif sebanyak 190 kluster. KKM juga mengesan tiada kes positif baharu COVID-19 dalam kalangan penduduk terjejas banjir. Namun, tiada kes dan kluster baharu dikesan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Selain COVID-19, KKM turut mengesan 33 kes penyakit berjangkit dalam kalangan penduduk terjejas banjir melibatkan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan penyakit kulit. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengambil inisiatif menjadikan tausiah bimbingan rohani kepada jemaah umrah yang sedang menjalani kuarantin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliul Agama Idris Ahmad memaklumkan tausiah tersebut adalah sebahagian daripada motivasi dan pengisian harian kepada para jemaah. Saya harapkan kepada tuan-tuan yang ditempatkan di situ dapat selesa dan dapat melakukan ibadah dengan baik, dapat meneruskan ibadah kita dengan baik hasil semangat daripada kita pulang daripada tanah suci Makkatul Mukarramah. Sesi tausiah disampaikan oleh pegawai JAKIM menerusi pembesar suara pada setiap bilik pada waktu pagi dan malam selama setengah jam setiap sesi. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal di sisi undang-undang. Tegas Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Razarudin Hussein, undang-undang yang ditetapkan di negara ini bukan sahaja tertakluk kepada warga negara Malaysia, malah terhadap warga asing. Beliau merujuk isu kanak-kanak Rohingya mengemis di jalanan yang tular baru-baru ini. Jelas beliau tindakan tegas akan diambil sekiranya mereka melakukan kesalahan. Sebenarnya kita boleh mengambil tindakan di bawah APJ atau pengangkutan jalan mengganggu dan juga minor offence. Minor offence pun kita boleh ambil atas kesalahan kecil. InsyaAllah. Maknanya masih tertakluk kepada undang-undang? Ya, masih tertakluk pada undang-undang. Seperti mana yang berhormat Datuk Seri Datuk Hamzah Zainuddin sendiri bercakap, itu memang kita boleh mengambil tindakan. Dan undang-undang ini, undang-undang di Malaysia ini bukan saja tertakluk kepada warga negara Malaysia. Dia tertakluk kepada siapa-siapa juga yang telah melakukan kesalahan jenayah ke, kesalahan kecil itu. Tindakan akan diambil, insyaAllah. Beliau ditemui selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Kedah yang baru di Alustar. 5 suspek termasuk ketua geng Murku yang aktif melakukan samon dan pecah rumah termasuk di 3 buah kuil sejak 3 bulan lalu berakhir selepas ditahan dalam 2 serbuan berasingan. Suspek berusia 18 hingga 30 tahun ditangkap pada Isnin antara pukul 12.15 malam hingga 4.45 pagi di Banting dan Bandar Baru Kelang.
Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Nur Ed Saleh berkata pihaknya menerima laporan 2 pekerja Kuil Sri Situ Vinayagar Alayam di Teluk Bunut Banting cedera di kepala akibat dipukul menggunakan kayu oleh 2 suspek. MO dia, kalau dia pergi samun, dia akan menggunakan senjata dan samun dan ikat dan melarikan barang-barang kemas. Kemudian satu lagi MO pecah sama ada pecah rumah ataupun pecah pejabat ataupun kedai dengan menggunakan alat-alat pecah rumah seperti mana kata apa semua. Dan kalau bila dia masuk dalam rumah tersebut ataupun pejabat tersebut, kalau ada orang bila ada konfront dengan tuan rumah apa, mereka akan samun menggunakan kekerasan. Dengan penangkapan tersebut, polis berjaya menyelesaikan 20 kes pecah rumah di sekitar Banting, Kuala Selangor dan Klang. Kesemua suspek yang merupakan penganggur kini direman 6 hari mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Universiti Putra Malaysia UPM Serdang menjadi institut pengajian tinggi awam pertama memasang sistem panel solar terbesar di Malaysia. Panel solar prototype PV yang mampu menjana tenaga elektrik berkapasiti 16.18 megawatt itu akan dipasang di 16 lokasi sekitar UPM. Pemasangan panel solar dibuat melalui kerjasama strategik dengan GS Park Sedia Berhad, anak syarikat tenaga Nasional Berhad TNB. Projek dijangka menjimatkan sehingga 114 juta ringgit bil elektrik kepada UPM dalam tempoh 25 tahun. Perjanjian bekalan tenaga boleh diperbarui itu ditandatangani Ketua Pegawai Detail TNB, Datuk Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan mewakili GS Park dan Naib Chancellor UPM Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman. Kita melakukan berkurang 45 juta untuk pemasangan solar sini. Dari sudut pemasangan solar ni sebenarnya kos maintenance dia amat minimum sebab dia kita meletakkan solar panel dan biasanya maintenance kos kurang daripada 1% setiap tahun. Projek pemasangan solar bakal dimulakan penghujung bulan ini dan dijangka siap sepenuhnya Julai ini. Baik, sedikit perkembangan sukan. Peluang kedua masih terbuka buat atlet kebangsaan yang gagal disenaraikan ke dalam program latihan Majlis Sukan Negara MSN. Bagaimanapun, Ketua Pengarahnya Datuk Ahmad Sapawi Ismail menegaskan atlet tersebut perlu membuktikan mereka benar-benar layak untuk kembali disenaraikan selepas nama mereka digugurkan sebelum ini. Saya rasa peluang kedua itu wujud pada semua saya. Kita mempunyai atlet yang pernah Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei, pernah datang balik. Kita punya beberapa atlet lain yang juga pernah datang balik selepas mereka mempamerkan prestasi yang terbaik. Dan kita punya beberapa atlet olahraga yang masih berusaha untuk datang balik dan cuba membuktikan bahawa mereka masih lagi terbaik. Bukan saja terbaik dalam negara, malah terbaik dalam peringkat Asia Tenggara dan seterusnya. Sebelum ini, peruntukan terhad yang diberikan kepada MSN menyaksikan badan induk sukan itu terpaksa mengurangkan jumlah atlet dalam program latihan. Hanya 248 daripada 432 atlet normal dikekalkan, manakala 45 daripada 114 atlet para ditawarkan mengikuti program latihan MSN. Seramai 178 atlet pelapis pula ditawarkan kontrak baharu berbanding 260 tahun lepas, manakala 22 atlet pelapis para pula diberikan peluang menikmati program latihan selepas tiada kota ditawarkan kepada mereka sebelum ini. Pasukan Terengganu FC TFC merangka 3 perlawanan sebagai pemanas badan sebelum mengharungi kempen Liga Malaysia Liga M musim ini. Ketua Pegawai Operasi Terengganu Football Club Sedia Berhad, Muhammad Sabri Abbas berkata aksi persahabatan pramusim yang dijadual bermula 5 Februari itu melibatkan pasukan adik TFC 2, Seri Pahang FC dan Penang FC.
Menurut Muhammad Sabri, setakat ini tiada perancangan untuk aksi persahabatan dengan pasukan luar negara memandangkan dunia berhadapan dengan ancaman Omicron iaitu varian baharu COVID-19. Jelasnya aksi persahabatan yang akan berlangsung dalam tempoh seminggu itu diharap dapat memastikan pemain skuad penyu bersedia sepenuhnya dalam aspek mental dan fizikal, seterusnya membentuk keserasian sesama mereka. Ia juga bakal menjadi medan buat jurulatih Nafuzi Zain mengenal pasti kelemahan pemain dan memperbaikinya sebelum kempen Liga Super musim ini bermula. Musim lepas, TFC menamatkan saingan Liga Super di tangga keempat dan layak ke peringkat separuh Piala Malaysia, manakala TFC 2 menduduki tangga ketiga carta Liga Premier. Baik, kita beralih ke sukan terjun. Bekas penerjun kebangsaan Liew Min Yi berharap penerjun muda negara dapat meningkatkan tahap prestasi dengan secepat mungkin bagi meneruskan legasi yang ditinggalkannya pada masa hadapan. Mun Yi yang bersara secara rasminya selepas 27 tahun beraksi di kolam renang katanya, penerjun muda perlu mempunyai tahap mental yang tinggi bagi mencipta kejayaan dalam mana-mana kejohanan atau tamasya sukan yang mereka sertai nanti. So I think memang kena fokus more on the pelapis lah in the future. Hopefully pelapis boleh catch up in the future. Because I think after Paris Olympic should be lagi ada banyak lagi atlet senior yang akan retire. So hopefully the pelapis atlet can catch up. Mun Yi turut bercadang untuk membuka akademik untuk melatih kanak-kanak berusia 5 sehingga 12 tahun dengan Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil menjadi lokasi pertama akademik tersebut Jun hadapan. Penerjun berusia 37 tahun dari Perak itu mula mencemuri sukan terjun pada usia 10 tahun dan mencipta beberapa kejayaan, antaranya memenangi pingat perak Sukan Commonwealth 2010 India, gangsa di Sukan Asia 2014 Korea Selatan dan 2 emas di Sukan SEA 2017 Kuala Lumpur. Pemain badminton remaja seluruh negara akan mempamerkan kehebatan mereka pada kejohanan badminton Ion Credit Purple League Junior ACPLJ 2021-2022 hujung minggu ini. Kejohanan itu akan bermula dengan pusingan kelayakan pertama di Smash Premium Outlet Melaka. Pusingan kelayakan kedua pula akan berlangsung di Six Bay Sports Arena Kampar pada 15 hingga 16 Januari, manakala pusingan ketiga di Tops Arena Empire Ceras 22 hingga 23 Januari. Pusingan akhir utama pula akan berlangsung pada 19 hingga 20 Februari, namun venue bagi pusingan itu masih belum diputuskan. Ketua Pegawai Operasi Malaysia Purple League MPL Ho Kek Mong dalam kenyataan berkata kebanyakan pemain yang menyertai kejohanan itu adalah pelajar sekolah menengah dan ia adalah peluang yang terbaik untuk mereka merasai pengalaman bermain dalam kejohanan badminton yang kompetitif. Sebanyak 38 pasukan akan dibahagikan mengikut kumpulan dan bermain dalam pusingan kelayakan dengan format round robin. 4 pasukan terbaik daripada kategori bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun daripada setiap pusingan kelayakan akan beraksi di pusingan akhir.